banyak contohnya berselawat kepada Nabi. Patutlah kita tak ikut sunnah Nabi banyak, kerana kita tidak dekat dengan Rasulullah, tak cinta, tak sayangkan kepada Nabi SAW. Cukup cantik apa yang disebut oleh yang berbagi Datuk tadi. Bagi kepada yang bagi Ustaz, mungkin Ustaz nak sambung lagi, ya, bercerita tentang sambutan Maulid Rasul SAW, ya, tentang mungkin suasananya, mungkin ada pengalaman boleh Ustaz kongsikan bersama, pengalaman berada di Siap, macam mana para ulama kita di sana ketika musim Maulid Rasul SAW. Dan satu benda penting saya yang menjadi tajuk kita pada malam ini, mengapa sunnah itu penting? Sejauh mana sunnah itu penting? Adakah sunnah itu, ada orang kata alah sunnah aja, maknanya kita ni nak buat yang wajib-wajib saja. Yang sunat itu kalau boleh buat, kalau tak boleh tak apa, tak payah buat. Adakah begitu? Adakah, ya, sunnah yang dimaksudkan sunat itu, orang kata ada sekali sunnah, ada kata sunat. Satu benda yang maknanya tak memberi kesan apa. Yang penting kita ikut Quran. Kita kata sembahyang, kita sembahyang 5 waktu, sembahyang 5 waktu. Kalau dalam Quran kata buat haji, buat haji. Kalau dalam Quran kata puasa, kita puasa. Yang ini semua sunat aja. Nak ikut-ikutlah, tak nak ikut pun tak apa. Sejauh mana tu? Bagi Ustaz, kepentingan dalam kepada umat Islam seluruhnya, sebagai apa yang disebut oleh bagi Ustaz Zawawi tadi, sebagai kita maknanya nak mengembalikan Islam ini, kita lahirkan semula Islam ini. Bukan saja Rasulullah SAW kita pernah sambut kelahiran Nabi, kerana kita nak juga melahirkan seperti mana baginda Rasulullah SAW. Falyatafal masyarakat. Silakan bagi Ustaz. Terima kasih. Sunnah Rasulullah SAW kerap diperkatakan di mana-mana program kuliah, pertemuan, forum dan sebagainya. Apakah itu sunnah? Sunnah ini adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebahagiannya itu yang dilakukan oleh Nabi adalah suatu yang bersifat wajib, dan ada setengahnya bersifat sunat, dan ada setengahnya bersifat harus, dan ada pun meninggalkan perkara-perkara yang Nabi tidak lakukan itu, sebahagiannya dihukumkan sebagai suatu yang dibenci atau makruh, dan sebahagiannya dihukumkan sebagai sesuatu yang haram. Tuan-tuan sidang hadirin kasih sekalian, sunnah Rasulullah SAW ini adalah merupakan penterjemah kepada apa yang perlu, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya untuk dilakukan. Sebab itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, in kuntum tuhibbuna Allah wa rasul fattabi'uni, sekiranya kamu kasih kepada Allah dan Rasul, maka hendaklah kamu ikut apa yang aku lakukan. Tuan-tuan yang dikasih sekalian, sebagaimana yang telah diulas oleh yang bahagia Datuk Zawawi, cinta itu membawa kepada melakukan sunnah. Ya, benar, tanpa kecintaan seseorang itu tidak ada minat untuk melakukan ataupun untuk meniru ataupun untuk cuba mengikuti kepada seseorang yang dicintai. Sebab itu tuan-tuannya, kalau kita tengok pada hari ini, orang
lebih suka kepada sunnah barat, tuan-tuan. Cara barat bercakap, cara barat berpakaian, cara barat makan minum, apa juga. Sampai kalau boleh, macam mana orang barat kentut, dia nak tiru kentut dia, tuan-tuan. Ini yang berlaku secara umum, tuan-tuan. Muda-mudi pada hari ini benar-benar menjadikan sunnah barat sebagai suatu pedoman untuk dilakukan dan untuk dibangga-banggakan. Yang sebaliknya, sepatutnya kita menjadikan sunnah ataupun amalan Rasulullah SAW itu sebagai ikutan. Tapi oleh kerana pada hari ini orang Islam merasakan Islam itu satu yang tidak ada kelas, tuan-tuan, tidak ada kelas. Jadi mengikut cara hidup Islam itu sudah dianggap sebagai low class. Sebaliknya, kalau seseorang yang mengikut cara hidup barat, dianggap sebagai high class. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Hatta sewaktu saya berada di Mesir dahulu, dan Al-Fadhil Ustaz Mustafa pun di Mesir dulu, ya. Saya rasa masih ingat lagi Ustaz Mustafa. Orang Mesir lebih bangga sekiranya seseorang itu ditanya, kamu belajar di mana? Saya belajar di American University. Dia rasa kagum dan hebat. Ayul jami'ah, misalnya ta'allamta inti bi jami'ah Amerikiyah, di University Amerika. Mereka kagum, tuan-tuan. Mereka memandang orang yang ada di hadapan mereka ini sebagai ada kelas, ada mustawa. Sebaliknya, kalau ditanya dengan jawaban saya belajar di Al-Azhar, dia pandang kita dengan low class, tuan-tuan. Senang cerita, mereka pandang orang mengaji Azhar ini seperti orang mengaji di pondok, pondok-pondok seperti di Pasir Tumbu, di Sungai Durian, ataupun di mana-mana pondok-pondok pesantren. Begitulah mereka menganggap orang yang belajar agama di akhir zaman pada ketika itu. Tuan-tuan sidang hadirin kasih sekalian, jadi oleh kerana tidak ada kecintaan, tak ada orang nak melakukan sunnah ni, tuan-tuan. Tapi cinta yang mendalam kepada barat, cinta kepada idola mereka. Kalau di Malaysia ni, idola muda-mudi banyak tertumpu kepada artis. Kalau artis yang Islami, okeylah, tuan-tuan, alhamdulillah. Mungkin artis itu akan membawakan satu cara yang baik, yang ada kesesuaian dengan agama. Namun pada hari ini kita tengok artis-artis banyak yang tersasar daripada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Namun oleh kerana glamoran, tuan-tuan, maka muda-mudi kita menjadikan mereka itu sebagai idola, seakan-akan sunnah mereka itu yang sangat wajar untuk diamalkan. Ini yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Orang bangga lebih kepada sunnah yang bertentangan dengan Islam, yang mana sewajarnya tidak begitu. Tuan-tuan sidang hadirin kasih sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala ada menyebut dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengucapkan sesuatu daripada hawa nafsunya, bahkan apa yang diucapkan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dari awal tadi saya katakan, amalan dan perlakuan diam Rasulullah apa juga adalah merupakan penterjemah kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kita tidak boleh mempertikaikan apa juga yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan jauh lebih menakutkan sekiranya kita melakukan sesuatu yang boleh mencederakan kehormatan, kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini tuan-tuan ya, orang-orang yang begitu bersemangat untuk melakukan sunnah ini tuan-tuan, kadang-kadang sampai telajak tuan-tuan. Kalau telajak lebih daripada Rasulullah itu tak apa tuan-tuan. Kalau Rasulullah sembahyang 1000, dia satu malam dia sembahyang satu malam 1200 rakaat, okey tuan-tuan. Tapi dia telajak di luar daripada batasan sebagaimana yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada yang mengatakan, oh kita sembahyang kena ikut sembahyang Nabi. Ini dia kata kita kena ikut sunnah ni, sembahyang kena sembahyang Nabi. Jadi saya ni tuan-tuan ni daripada kecil diajar oleh guru-guru, tak pernah dengar tuan-tuan ada sembahyang Nabi tuan-tuan ni. Tak pernah dengar. Tetapi kebelakangan ini kita dengar ada orang mengajar sembahyang Nabi. Selama ni kita kata mengikut sembahyang, mengikut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi ada pula orang sekarang ni sembahyang ikut Nabi. Sembahyang Nabi lah. Kalau ikut sembahyang Nabi betul-betul tuan-tuan ya, kena buatlah. Nabi itu sembahyang sehingga bengkak dan tak boleh nak bangun tuan-tuan. Sehingga isteri baginda minta supaya Nabi mengurangkan sedikit. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akuna 'abdan syakura. Kenapa tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhkan masa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sidang hadirin kasih sekalian, jadi kalau kita kata sembahyang Nabi sepatutnya begitu tuan-tuan. Artinya kalau Nabi sembahyang 1000, awak sembahyang 1500 lah tuan-tuan. Oh tidak tuan-tuan. Oh dia kata kita sembahyang Nabi itu kita kena ikut cara macam mana Nabi sembahyang. Lepas itu timbullah cara sembahyang-sembahyang yang kelihatan pelik, di luar daripada apa yang difatwakan dan telah diajarkan oleh para alim ulama. Mereka kata kita kena ikut hadis, kita kena ikut sunnah, kita tidak disuruh ikut ulama. Mana yang lebih betul, ikut ulama atau ikut sunnah Nabi? Ini ramai orang-orang profesional yang terpeleot otak tuan-tuan ya. Kerana dia rasa macam logik, dia rasakan argument ini adalah bersifat logik. Jadi tuan-tuan sidang hadirin kasih sekalian, lahirlah orang-orang yang sembahyang keadaannya pelik tuan-tuan. Seperti sembahyang meletakkan tangan di atas dada tinggi gitu tuan-tuan ya. Kita tak pernah pun diajarkan begitu. Di Syria tuan-tuan ya, orang tak berani nak letak tangan atas dada. Dia letak atas pusat ataupun bawah pusat tuan-tuan ya. Kenapa tak berani nak letak tangan atas dada tuan-tuan? Sebab di Syria ini tuan-tuan, kalau orang sembahyang letak tangan atas dada, ini adalah orang yang biasanya beraliran W tuan-tuan. Apa di W tu tak tahulah tuan-tuan. Tuan-tuan jawablah sendiri tuan-tuan ya. Apa W tu? Jadi W ini tuan-tuan sangat-sangat menakutkan kerajaan Syria tuan-tuan ya. Jadi orang yang berfahaman W ini tak berani nak letak tangan atas dada, kerana berkemungkinan pada bila-bila masa dia akan diikuti oleh mukhabarat ataupun spy-spy dan yang membawa ia masuk ke dalam tuan-tuan ya. Jadi mereka mengajar orang sembahyang Nabi itu letak tangan atas dada tuan-tuan. Sedangkan kita diajarkan sekian lama letak tangan atas pusat. Dan bila kita buka di dalam kitab Al-Madahibul Arba'ah, ternyata dua mazhab atas pusat, dua mazhab bawah pusat. Tak ada mazhab yang meletak tangan di atas dada tuan-tuan. Oh dia kata ini ikut sunnah. Kita jawab itu bukan ikut sunnah.
itu adalah fatwa yang telah dikeluarkan oleh Nasiruddin Al-Albani. Jadi kamu sebenarnya mengikut fatwa Nasiruddin Al-Albani, bukan ikut sunnah ataupun mengikut hadis Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan sidang hadirin kasih sekalian, sunnah ini sebenarnya kalau diikuti pastinya akan membawa kebaikan. Cubalah kita tengok tuan-tuan ya, cara meletak tangan di atas dada ni tuan-tuan. Letih tuan-tuan. Bayang letak tinggi begini tuan-tuan ya. Letih, sakit ketiak tuan-tuan. Jadi secara fizikalinya saja kita sudah nampak tak mendatangkan kebaikan tuan-tuan. Tak mendatangkan kebaikan. Dia letak di pusat, kita lebih tenang. Kita boleh memberikan tumpuan kepada khusyuk di dalam sembahyang. Kerana khusyuk di dalam sembahyang ini juga adalah merupakan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan yang sangat menakutkan, di mana Allah berfirman, fawailul lil musallina, fawailul lil musallina, apa semua tersangkut alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi mereka yang di dalam sembahyangnya lalai. Jadi kita ni tuan-tuan nak kontrol daripada takbiratul ihram sehinggalah salam. Tak tahulah tuan-tuan berapa kalilah tumpuan kita terlepas ke tempat lain tuan-tuan. Sedar-sedar rukuk, sedar-sedar sujud, sedar-sedar dah bangun, sehingga rakaat pun terlepas tuan-tuan. Patut 4 jadi 5, patut 5 jadi 3, patut 4 jadi 3. Jadi tuan-tuan sidang hadirin kasih sekalian, mengikut sunnah ini pastinya akan membawa hikmah yang sangat besar. Kerana mengikut sunnah itu adalah merupakan amalan yang merupakan penterjemah kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara lain kita kata ya, sunnah Nabi itu bila makan duduk ada caranya tuan-tuan ya. Dan bagaimana cara makan? Tidak gelojok, ada bernafas. Dan makanan itu jenis-jenisnya juga ada yang dilarang, ada yang diharuskan, dan ada yang dianggap sebagai makruh. Ini semua adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW yang akan mendatangkan pastinya kebaikan dan hikmah. Cuma di zaman Rasulullah SAW para sahabat tidak memperhatikan, kerana mereka apa Nabi buat mereka akan lakukan, daripada sebesar-besar sampai sekecil-kecil, kerana sebagaimana yang telah disebutkan oleh Datuk Zawi sebentar tadi, kecintaan yang mendalam membawa kepada para sahabat melakukan apa juga yang Nabi lakukan. Jadi tuan-tuan sidang hadirin dikasih sekalian, ikut sunnah ini pasti akan mendatangkan kebaikan. Namun para sahabat tidak bertanya, kenapa begini, mengapa perlu begini, mengapa perlu begini. Cuma di akhir-akhir ini banyak para ilmuwan, para saintis melakukan pelbagai kajian terhadap amalan-amalan sunnah yang telah disarankan oleh Rasulullah SAW untuk diamalkan. Ternyata proven amalan-amalan sunnah ini banyak mendatangkan kebaikan dan banyak kelebihannya. Dan sebaliknya, mereka yang tidak mau akur dengan amalan-amalan sunnah akan mendapat kesannya sama ada bersifat parah ataupun sederhana parah ataupun sebagainya. Jadi tuan-tuan sidang hadirin kasih sekalian, kepentingan mengikut sunnah ini adalah merupakan satu yang penting. Dan kalaulah kita berjaya menerapkan pada diri kita secara perlahan-lahan dan berusaha segigih yang mungkin, dan kemudian bukan sekadar untuk diri kita, ramai orang lupa tuan-tuan ya, ramai orang lupa tanggungannya, iaitu keluarganya.
juga perlu dilihat, dipastikan mereka juga cuba sedaya upaya bagaimana untuk mengamalkan sunnah di dalam dirinya, sebagaimana yang Allah beritahu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi bukan sekadar diri kita, bahkan kita kena pastikan. Kerana kadang kita tengok bapaknya bagus, rajin ke masjid tuan-tuan, ikut sunnah Nabi, tapi anaknya ke masjid lain tuan-tuan. Ya, ini masalah tuan-tuan ya. Bapaknya rajin ikut kuliah, anaknya ikut kuliah lain pula tuan-tuan, kuliah bawah pokok tuan-tuan. Jadi ini masalah tuan-tuan. Banyak ibu bapa yang patut bertanggungjawab, memastikan keluarga telah mengabaikan tanggungjawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati. Setiap kita adalah merupakan pengembala, dan setiap pengembala bertanggungjawab terhadap apa yang digembalai. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Fadil Ustaz. Itulah tentang menghormati Allah SWT ya. Kenapa kita perlu ikut sunnah Nabi SAW? Seperti ayat Quran yang disebut oleh bagi Ustaz tadi. Kerana kita mahu dicintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Siapa yang ikut Rasul SAW, ikut sunnah Nabi SAW, maka dia akan dicintai Allah SWT. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Kita akan diampunkan Allah SWT akan dosa-dosa kita. Itulah dia kelebihannya. Dan kita sangat sebenarnya memerlukan kita ni sentiasa dicintai, disayangi Allah SWT. Sayangilah Rasulullah, ikut sunnah Rasulullah, kita dicintai Allah, dan kita akan diampunkan dosa-dosa kita.